hadis ini adalah merupakan kaedah, asas, prinsip daripada asas-asas agama yang penting. Kenapa? Kerana dia mengandungi keteguhan, kejituan segala ajaran Islam. Kerana bila orang tu buat sesuatu perbuatan atau mengeluarkan satu perkataan, melakukan tindakan, hendaklah dia ikut lunas-lunas syariat Islam yang sempurna, yang bersih, yang suci ini. Perbuatan itu sama ada yang berkaitan dengan kehidupan dan pentadbirannya dalam keluarga dia, yang berkait dengan saudara mara, atau berkait dengan umum manusia, ataupun di dunia, ataupun yang berkait dengan akhirat. Iaitu iman merupakan amalan hati, Islam amalan anggota yang zahir, kemudian satu lagi dia panggil ihsan, sifat, sikap manusia, akhlak dia. Allahu Akbar. Sesiapa memperelokkan kehidupan dunia dan akhiratnya dengan sempurna dan beristiqamah semampu mungkin, maka pasti ia akan memperolehi kejayaan yang besar dan akan tergolong dalam golongan mereka yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Siapa ikut ajaran Islam, kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Baik, istilah hadis kataba dengan makna farada, wajib, menetapkan. Ihsan, suatu perkara yang indah, yang bagus, yang molek, yang comel, yang lawa, mengikut acuan syarak. Kita tak boleh ikut acuan kita, kita macam-macam persepsi kita ada manusia. Al-qitlah maknanya pembunuhan. Sama ada kita sembelih ataupun apa saja nak matikan haiwan, kita kena tajamkan pisau. Jangan main pisau tumpul, tak boleh. Kemudian kita berpindah kepada fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Apakah pengajaran ataupun petunjuk hadis ini yang mesti kita belajar? Tujuan mengaji hadis ni bukan sekadar nak dengar hadis ya, kemudian balik gitu je, tak ada apa ni pengajar, tak ada amalan, tak ada. La. Kita bukan suka-suka mengaji hadis, belajar hadis untuk amali, untuk amalan. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita wujubul ihsan. Wajib bersikap ihsan. Ihsan ni baik segala perkara. Ia merupakan penyempurnaan, peneguhan dan memperelokkan amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kita supaya berlaku adil dan berbuat baik, ihsan. Surah Al-Nahl ayat 90, Surah Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kamu berlaku baik, sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada hamba-Nya yang baik. Jadi bila kita nak suruh Allah suka kepada kita, maka kita kena jadi orang baik. Ihsan amat dituntut ketika melakukan amalan-amalan fardu. Apa makna dituntut ihsan dalam amalan fardu itu? Makna apa? Makna ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Makna kita kena buat dengan ikhlas. Itu makna. Buat ikhlas dan ikut cara Nabi. Itu dia panggil ihsan dalam ibadat. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ihsan mana kita tinggalkan Allah, bukan kerana polis, bukan kerana SPRM, dan bukan kerana adanya penguat kuasa agama. Ada ke tak ada bagi kita sama, sebab kita buat kerana Allah, kita tinggalkan Allah. Dan ketika bermuamalah sesama makhluk, maka ihsan dalam pelaksanaan perkara tersebut bermakna titik akhir kesempurnaan dengan memelihara adab-adabnya yang sahih dan adab yang melengkapkan kesempurnaan dan pelaksanaannya. Sekiranya dilakukan demikian, maka amalannya diterima dan banyak pula ganjaran yang bakal diperolehinya. Maknanya bila kita buat benda baik dengan ikhlas, kita akan dapat besar pahala. Ada orang buat benda baik tapi dia tak niat apa-apa, dia mungkin pahala ganjaran ini tidak seperti yang dia dapat daripada niat yang ikhlas. Ada kalanya dengan sebab ikhlas niat, kerjanya sedikit.
Seperti contoh orang zaman dulu yang beri minum pada anjing. Sikit ya ibadat amalan dia, tapi Allah ampunkan dosa dia. Kita kata Masya Allah, itu kedudukan yang tinggi. Kita berpindah kepada fiqhul hadis yang kedua, al-ihsanu fil qatli. Ihsan dalam pembunuhan. Bagaimana kita nak faham Islam mengajar ihsan dalam pembunuhan? Bunuh ni bukan tak baik bunuh ni, tapi ada kalanya kita terpaksa membunuh. Terpaksa membunuh. Ihsan dalam pembunuhan ialah keadaan dan tata cara di mana pembunuhan itu dilakukan. Iaitu pembunuhan sebut adalah dilaksanakan dengan satu alat yang tajam. Satu alat yang tajam, jika digunakan untuk membunuh itu, maka bunuh itu akan berlaku dalam jangka waktu yang terpantas dan cara yang paling mudah terhadap suatu jiwa yang diharuskan kita bunuh dia. Manakala pembunuhan yang diharuskan pula sama ada berlaku di medan jihad, masing-masing bawa senjata, kalau kita tak bunuh dia, dia bunuh kita. Dalam medan jihad yang disyaratkan atau dalam pelaksanaan hukum qisas, orang bunuh orang, kita boleh banah bunuh dia. Ataupun dalam hukum hudud yang menyebabkan pembunuhan, potong tangan contohnya, tangan pencuri. Ataupun dalam bab ta'zir yang pihak kerajaan kata oleh kerana dia ni bunuh orang, dia ni telah merompok yang jahat, dipanggil haddul hirabah. Haddul hirabah boleh dibunuh. Dia ada tiga cara pembunuhan yang diizinkan. Satu dalam peperangan, yang kedua dalam pelaksanaan undang-undang qisas dan juga undang-undang hudud. Yang pertama,